tafsir bias. Okey. Uh, Bila berbincang tentang buku ni, kita secara tak langsung bagi aku memang kena bincang pasal tafsir bias, sebab macam mana yang aku dah timbulkan dalam video yang first, iaitu 4 persoalan fundamental. Penulis tak bawa tafsiran ataupun sumber tafsiran tu daripada mana, ulama muktabar mana yang kata, mufassir mana yang kata dan seumpamanya. Maka bila dia tak bawa siapa-siapa ulama mana yang cakap pasal benda tu, sedangkan kita ketahui bahawa ilmu tafsir ni dia ada alat-alat dia yang kena ada sebelum dia boleh menafsirkan ayat Al-Quran ni. Takut-takut bawa kepada tafsiran yang salah, yang bukan macam mana yang Nabi nak, bukan macam mana yang Allah Ta'ala nak, dan bukan macam mana yang Nabi nak. Baik, contohnya dekat dalam buku ni, bila bahas berkenaan dengan Siratal Mustaqim. Okey, aku kena bagi tahu lah muka surat mana kan. Okay. Kalau tengok dalam muka surat 46, 47 dan juga ada juga disebut dalam 49, 58. Okey, dan sebagainya lah. 46, muka surat 46, 47, 49, 58. Diceritakan berkenaan dengan Siratal Mustaqim. Dan bila kita tengok pasal Siratal Mustaqim ni, lain dengan kefahaman yang kita duk dapat. Contohnya daripada tafsir yang ada kat sebelah aku ni, Nurul Furqan, tafsir Juzul Amma, yang berdasarkan kepada tafsir Al-Jalalain. Okey, baik. Kita tengok kalau berdasarkan kepada rujukan tafsir Nurul Furqan ni, diceritakan bila dalam ayat Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan mereka yang diberi nikmat kepada mereka, yang Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka. Nikmat yang diceritakan tu dekat based on this book, based on this tafsir adalah hidayah. Hidayah. Dan kalau tengok kuliah tafsir Ustaz Nama Ali Khan misalnya, cerita tentang tafsir Al-Fatihah, diceritakan berkenaan dengan hidayah juga. Tunjukkan kami jalan yang lurus, dan Siratal Mustaqim ni dia ada arah dia ke mana dan seumpamanya. Boleh tengok dekat dalam video tafsir Ustaz Nama Ali Khan. Tapi bila dekat dalam buku ni cerita pasal Siratal Mustaqim, okey, muka surat 47 dia kata, lalu apa bentuk nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka? Jika mempelajari sejarah peradaban dunia dan informasi wahyu yang ada di dalam Al-Quran, maka bentuk anugerah atau karunia yang telah dia berikan kepada para rasulnya dan orang-orang beriman adalah khilafah, yakni menjadi penguasa di muka bumi. Inilah tradisi Allah sunnatullah yang berlaku bagi mereka yang berjalan di jalannya. Bahkan hal ini sudah menjadi janji dia yang pasti ditepati bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Okey, aku tak tolak Allah Ta'ala boleh bagi kekuasaan kepada siapa-siapa yang dia suka, tu aku tak tolak. Dan tambahlah kepada orang soleh lagi, aku tak tolak. Memang Allah Ta'ala akan bagi kekuasaan dia. Tapi kita rujuk balik dalam surah As-Saff misalnya. Tengok dia dekat dalam surah As-Saff, kalau aku tak silap surah 61 ayat ke-13 dengan 14. Tengok balik dekat situ, ada perkataan wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Wa ukhra, secondary, next, seterusnya. Bukanlah benda tu primary. Maksudnya sekarang ni khilafah tu, ataupun yang Allah Ta'ala bagi nikmat penguasaan, kekuasaan dan sebagainya, yang tu secondary. Sebelum daripada ayat tu cerita pasal yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannah, diampunkan dosa, dimasukkan ke dalam syurga dan seumpamanya. Yang tu yang first nampak, ayat tu yang dahulu daripada kemenangan yang dalam bentuk, kalau dia kata dalam bentuk khilafah dan seumpamanya. Makanya sekarang ni persoalan lah, tafsir dia ni kenapa tafsir dah bias kepada tauhid mulkiyah, kepada khilafah. Dan bukan tu saja lah. Kalau tengok nota aku ni, aku buat nota, kalau macam apa nak nanti aku boleh share. Nota aku ni daripada point 9 sampai point 33, mungkin plus minus around 24 points. Semua tu berkenaan dengan tafsir yang pelik-pelik, berkenaan dengan unsur tafsir yang bermasalah dekat dalam buku ni. Aku bukan orang mufassirin dan sebagainya, dan aku bukan student pun. Aku dengar sikit-sikit macam tu je, dan aku cuba nak mendalami tafsir setakat mana yang aku mampu. Masalahnya sekarang ni, tafsiran dia tu dia takut sumber, satu masalah, dan yang kedua dia sangat-sangat cenderung kepada ideologi yang dia pegang. Makanya tafsiran macam ni tafsiran yang bias, tafsiran yang bermasalah, dan yang paling penting bagi aku, dia tak konsisten dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Kalau betul lah memang
primary adalah kekuasaan dan seumpamanya, makanya semua ayat-ayat Al-Quran akan cerita berkenaan kekuasaan secara konsisten. Khilafah wajib, khilafah wajib, khilafah wajib. Daripada semua 114 surah dekat Al-Quran, dia akan cerita semua macam tu. Dan hadis Nabi pun akan cerita pasal khilafah aja semua. Wajib khilafah aja semua. That consistency doesn't exist. Tak ada. Makanya terbatal lah yang dia tafsir dia berkenaan dengan Siratal Mustaqim tu adalah memang dia nak jurus kepada mulkiyah semata-mata, khilafah dan seumpamanya. Ya, sebab tu penting bagi kita sumber, ambil tafsir tu daripada mana, siapa yang tafsirkan dan seumpamanya, supaya kita boleh menilai kuat ke pandangan dia tu ataupun tak. Nah, so dalam sekitar tafsir yang bias ni, setakat tu dulu. Nanti kita sambung dengan video-video yang lain, insya-Allah.